Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiyalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bab yang ke-37, iaitu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan. Bab berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Ini perbincangan khusus berkenaan dengan sunnah, salah satu sunnah yang berkait dengan azan, kerana hadis-hadis yang kita bincang ini sebenarnya masih lagi berkaitan dengan azan. Antara sunnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berselawat ke atas Nabi selepas azan itu. Di bawah bab ini Imam Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis yang menunjukkan ataupun yang menjadi istidlal oleh ulama bahawa adanya sunnah berselawat selepas azan itu. Hadis yang ke-678. Wa bi qala akhbarana Suwaid qala anba'ana Abdullah an Haywah ibn Shuraih anna Ka'b ibn Alqamah sami'a Abdurrahman ibn Jubair maula Nafi' ibn Amr al-Qurashi yuhaddithu annahu sami'a Abdullah ibn Amr yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul wa sallu alayhi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi 'ashra thumma salullaha li al-wasilah فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin, yakni muazzin melaungkan azan, setelah kamu dengar muazzin melaungkan azan, faqulu mithla ma yaqulu, maka kamu ucapkanlah seperti mana apa yang ia ucapkan. Ini kalau dalam bahasa Melayu kita, Melayu Kelantan lah, dia panggil jawab bel lah, jawab azan. Kamu jawab tu sebab nidak dikira dia panggil kita untuk semaya. Jawablah. Jawab lagu mana? Jawab seperti mana hak dia sebut tu. Serupa, biar serupa. Wasallu alai, dan berselawatlah ke atasku selepas itu. Mana selepas azan. Kita bincanglah selepas ini. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi 'ashra. Maka sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. 10 selawat. Kemudian mintalah kepada Allah, yakni berdoalah kepada Allah supaya Allah berikan kepada aku al-wasilah. Apa dia al-wasilah tu kita bincanglah selepas ini. Wabtaghu ilaihi alwasilah, itu wasilah juga disebut dalam Quran. Fa innaha, sesungguhnya wasilah yang disebutkan dalam hadis ini, manzilah, adalah suatu darjah, suatu kebesaran, suatu kedudukan fil jannah, di dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Wasilah itu tidak boleh dicapai, mana tidak akan diperolehi kecuali oleh seorang hamba saja, oleh seorang manusia saja dari kalangan hamba-hamba Allah.
Arju an akuna anahu, aku mengharapkan bahawa akulah orang itu. Aku mengharapkan akulah orang itu. Sesiapa yang memohon kepada Allah agar aku mendapat al-wasilah, maka dia berhak mendapat syafaatku. Baik. Hadis ini diletak oleh Imam Nasa'i di bawah bab berselawat kepada Nabi. Ini masih lagi berkait dengan azan lah. Cuma ulama sebut bahawa yang dimaksudkan selawat di sini maknanya selepas azan itu. Cuma ada khilaf lah, apakah selepas baca doa azan itu ataupun terus berselawat selepas itu baru baca doa azan. Itu dia ada khilaf ulama. Kok mana pun maksud selalu tu, itulah. Apakah selalu tu doa dulu ataupun terus berselawat kemudian selepas itu doa, atau khilaf ulama. Jadi bila kata khilaf kan, kita buatlah, nak buat mana-mana, buat mana dulu dia tu. Tu. Baik, tak apalah. Cuma di sini dalam hadis ni poin yang paling penting yang hendak disebut oleh Imam Nasa'i dengan mengemukakan hadis ini di bawah tajuk ini adalah untuk menyabitkan bahawa selawat itu adalah termasuk selawat kepada Nabi SAW adalah termasuk dalam syariat. Kemudian kita bincang pula lepas ni, dia ulama ada bincang pula tu, selawat saja ke, lepas tu salam tu tak termasuk ke macam mana? Sebab dia kata sallu, dia kata as-salah ala nabi, bukan kalau dia kata as-salatu wassalamu ala nabi tu jelas lah. Sebab dalam tajuk ni sebut as-salatu ala nabi. Tu. Lepas tu kemudian dalam hadis ni pun Nabi kata wasallu alayya. Bukan dia kata, Nabi tak kata wasallu wasallimu alayya. Nabi tak kata begitu. Jadi hak ni pun, jadi ulama kita ni dia kira gini umumnya ulama ahli sunnah ni dia kira bila Nabi sebut gitu kena gitu. Kukuk mana pun ada perbincangan lah. Okey, baik, kita tengok di sini ni saya petik-petik lah sebab dalam ni syarah tu dia banyak juga. Baik. Pertama sekali yang jadi isu di sini bila dengar azan tu, tapi dalam syarah ni dia tak di ujung tu, kita kena ikut seperti mana hak muazzin kata tu. Dan kita bincang dah dalam bab-bab sebelum ni, hadis-hadis sebelum ni hak berbeza pada hayya 'alas salah, hayya 'alah tu depan hayya 'alah. Hayya 'alah tu lain. Kita tak kata gitu sebab ada dalil lain. La haula wala quwata illa billah. Lepas tu hak berkenaan dengan qad qamatis salat apa dia akan bincang selepas ni. Okey, kita kemudian ke tu cuma saya nak sebut sininya, saya nak ikut dia punya untuk mudah. Baik. Pertama sekalinya hadis ni dari segi kedudukan hadis ni sahih. Hadis ni selain daripada disebut oleh Imam Nasa'i dalam kitab dia ni, hadis juga disebut dalam Sahih Muslim dan juga dalam beberapa kitab lain. Okey tu. Baik. Daripada hadis ni saya nak buat kesimpulan berdasar pada ni, sebab dia kitab ni dia susun dia ni dia agak itu sikit sebab mula-mula dia bincang misalnya di sini. Kalau kita nak ambil di sini, baik. Dalam hadis ni Nabi sebut sesuai dengan tajuklah berselawat. Baik. Bila kata berselawat, apakah perkara ni wajib? Sebab dia guna fi'il amar tu. Sallu tu fi'il amar. Fi'il dengan menunjukkan perintah. Sebab kalau mengikut kaedah usul fiqh, al-amru lil wujub. Bila kata perintah daripada Nabi, maknanya wajib buatlah. Itu asal makna dia. Kecuali ada qarinah, ada pembayang-pembayang lain, ataupun ada clue-clue yang lain yang menunjukkan tak boleh pakai situ dengan makna wajib. Baru kita boleh pakai dengan makna sunat ataupun makna yang tidak wajib lah. Baik, jadi di sini umumnya jumhur lah, kita kata jumhur ulama kata hak ni perintah supaya selawat pada Nabi ni termasuk dalam ibadat sunat. Lepas tu sunat ni kecil ke? Besar sunat tu. Tu. Sehingga boleh syafaat Nabi. Apa maksud syafaat di sini? Dia bincang dalam syarah lepas ni panjang lebar. Sangat menarik juga perbincangan itu. Baik. Cumanya ulama bincang juga dari sudut ni, apakah yang dimaksudkan selawat ni tak termasuk salam ke atas Nabi? Kayak kita selawat ke dah?
Allahumma salli ala Muhammad kama apa dia sallallahu alaihi wasallam. Tu ringkas. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi dan salam juga ke atas Nabi. Apakah hak ni maksudnya selawat saja tak termasuk salam? Ke lagu mana? Tu. Lepas tunya jadi ramai juga ulama kata tidak, bila sebut selawat tu makna sekali dengan salam lah. Sekali dengan salam lah. Baik, kalau kita tengok selawat Ibrahimi tu lagu mana? Ada ke salam? Ada. Jadi dalam nas, dalam hadis ada ketikanya selawat tu dia tidak disertakan dengan sebut salam pada ada. Tetapi di sini kebanyakan ulama kata ni termasuk salam itu. Bahkan ada juga di kalangan ulama kata makruh kalau kita selawat pada Nabi tapi kita tidak salam kepada Nabi sallallahu alaihi, begitu saja. Ada yang kata begitulah, tapi bukan semua. Ada yang kata tak ada makruh pun. Tu khilaf lah. Dah hak tu lah hak kebanyakan. Wa fihi jawazu ifradis salah anis salam min ghairi karahah. Berdasarkan kepada hadis ni, harus seseorang itu berselawat kepada Nabi tapi tidak menyatakan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, gitu saja. Tidak sebut salam itu. Tidak makruh lah. Dan wa ilaihi dhahaba katsirun. Dan itulah pendapat kebanyakan. Tapi ada juga sebagai ulama kata makruh seseorang itu berselawat kepada Nabi tapi tidak sebut salam tu. Makruh dia kata. Wa qala ba'dhum, sebagai ulama. Tetapi wa zakarul faqih Ibn Hajar al-Haythami, ni Ibn Hajar kita kata menonjol dalam bidang fiqh lah, bukan Asqalani, Haythami. Ibn Hajar al-Haythami. Dia kata sebenarnya dimaksudkan karahah tu khilaful aula ya. Ulama kata makruh seseorang bila dia selawat Nabi dia tak sebut salam pada Nabi. Makruh. Kata Hafiz Ibn Hajar al-Haythami, dia kata makruh situ dengan mana khilaful aula. Maknanya hak moleknya ke dia? Maksud dia katalah. Itu maksud dia. Hak moleknya kata. Sekali selawat tu sekali dengan salam lalu. Baik. Tu jadi khilaf lah. Tak apalah. Kukuk mana pun kalau kita nak elak daripada khilaf, kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ataupun beberapa selawat lain yang disebut dalam hadis yang ada juga sebut salam itu. Baik. Ada juga setengah ulama sebut selawat di sini dia kata selawat Ibrahimiyah itu. Hak tu lebih baik. Dan sebenarnya memanglah kalau kita nak kata selawat ni hak paling sahih tu lah. Selawat kita baca di tasyahud akhir. Hak tu lah dia kata dia sebut sinilah. Gitu ya. Sebab tu dia punya tuai kitab ni dia kata sebenarnya kita tak sedut sibuk lah. Kalau kita nak bahas panjang pun sebenarnya hak mana hak molek ya? Hak mana hak molek? Kalau kita nak ambil hak molek, hak lebih baik selawat Ibrahimi. Gitu. Sebab sirah-sirah selawat ni pun mukhtalafah juga. Di ulama berselisih pendapat juga. Dia gini ya, kena ingat satu perkara bila sebut lafaz selawat ni memang banyak. Ada setengah ulama kata hak ni lebih sahih tak sahih. Kukuk mana pun semua tu ada dalil daripada Nabi SAW. Kalau selawat tu yang diucapkan oleh seseorang tu tidak ada langsung daripada Nabi, hak tu dia tidak boleh dipanggil selawat. Nak panggil nasyid tu boleh. Tu. Misalnya kita kata ya hanana tu bukan selawat tu. Hak tu tidak selawat. Lepas tu kita nak kata nasyid boleh. Lepas tu boleh ke sebut? Nasyid boleh. Ulama kata boleh. Tidak kata berdosa je. Tapi nak kata selawat, dia kena ada dalil. Sebab selawat ni bukan Nabi, bukan jasa. Banyak selawat. Setengah ulama kata 7 selawat. Dia ada senarah. Cuma sini kita tidak sebut lagi. Ada senarah kita dia senarah ke selawat Nabi aja. Tapi kukuk mana pun paling sahihnya? Mana selawat Ibrahimi itulah kita baca dari tasyahud akhir tu. Baik. Kemudian disebut juga di sini. Misalnya di sini, wala yurfa'u bis salah sautuh. Mana tidak boleh diangkat suara ketika selawat ni. Ni.
Mana selawat untuk sendiri-sendiri lah. Misalnya lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ambil selawat Ibrahimi ataupun ambil lain dengan suara yang rendah, sehingga telinga kita dengar, tidak dengar nyata. Sebabnya saya tengok ni dalam internet, kalau puak Syiah tu dengar suara yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan kuat. Ahli sunnah kata tak. Tu. Kalau kitab ni kan disebut terang, wala yurfa'u bis-salah sautuh, ataupun wala yarfa'u bis-salah sautah. Mana seseorang yarfa' tu, kalau kita baca yarfa' maknanya fa'il dia tu dhamir mustatirun fihi taqdiruhu wa ya'udu ala syakhsin. Dia bagi kembali pada syakhsin. Seseorang itu dia tidak boleh mengangkat suara dia dengan kuat ketika selawat selepas azan. Seperti mana dilakukan oleh setengah-setengah ahli bid'ah dalam di setengah negara, dia kata. Dan Nabi tak benar tu. Bayangkanlah. Nah, kalau kita berada di masjid pakat selawat gitu, tidak derah bunyi. Sedangkan dalam fiqh Syafi'i pun, kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i, kalau kita dalam majlis begini, kita mengajar ni, hak mula-mula tu ya, hak mula-mula kita dengar sebut nama hak tu, kalau kita nak kuat sikit, hak lain dalam hati pun cukup dah. Itu dalam fiqh Syafi'i. Sebab apa? Takut mengganggu majlis tu lah. Tambah-tambah dalam masjid. Boleh ada orang solat alik tiar tu kan, mengganggu dia ataupun mengganggu kuliah. Begitu cara dia kan. Tercapai tu maksud, boleh tu kelebihan tu, walaupun perlahan pun. Baik. Di sini juga disebut, walaupun mungkin maklumat ni kita sudah tahu dah. Jadi bila sebut selawat Allah sekali, kamu selawat kepada aku, Allah selawat kepada dia 10 kali. Jadi apa maksud selawat tu? Allah selawat pada makhluk tu apa maksud? Di sinilah ni saya ambil ni dalam kitab lain pun dia ada sebut, tapi hak ni kira-kiranya boleh kata ke ulama sebut beginilah. Dia kata selawat Allah itu, sebab ada setengah-setengah kitab disebut saja, dia kata selawat Allah kepada manusia tu, pada hamba ni maknanya rahmat. Tapi ada juga setengah-setengah ulama kata tidak, bukan rahmat saja, itu sebenarnya sebagai pujian. Pujian sebagai sana. Sini wasalatullahi ta'ala ma'nahu thana'uhu 'ala al-'abdi 'inda al-malaikah. Selawat Allah kepada makhluk maknanya Allah memuji hamba itu di khalayat malaikat, di langit, di ruang atas. Itu maksudnya. Jadi perkara ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ada sebut riwayat ini dalam kitab sahih dia yang bersumberkan daripada Abu Aliyah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi daripada Ar-Rabi' bin Anas. Halimi dah sebut juga hadis ni dalam kitab Syu'abul Iman. Ada disebut. Bahawa maksud selawat tu mana Allah sebut nama. Maknanya kalau dalam kisah ni, dalam konteks hadis ni, bila kita selawat kepada Nabi selepas azan, mana Allah akan sebut nama kita 10 kali. Itulah. Ni ada riwayat Bukhari. Sebut ke siapa? Sebut ke malaikat. Mana harum nama kita di alam malaikat. Itu maksudnya. Kemudian ulama kata betul lah, bila dia puji gitu, sudah tentu akan dapat rahmat lah orang tu. Sebab dia kata tu lain. Dia makna dua kelebihan lah. Harum nama, disebut nama. Kemudian dapat rahmat pula. Dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada disebut juga hadis bersumber daripada Abu Aliyah tu. Dia sebab sini dia suruh rujuk diri, dia tak mari, dia suruh tengok diri lah kitab tu, nak suruh aku mari belakang orang ni. Rujuk diri lah dalam kitab, seolah-olah begitulah. Baik. Baik, tak apalah. Saya tidak nak panjanglah situ. Cumanya begini ya. Ada setengah-setengah ulama sebut yang bila kita selawat sekali pada Nabi, kemudian Allah selawat kepada kita 10 kali itu isyarat kepada berganda-ganda pahala. Ada juga yang kata begitu. Ada juga yang kata. Maknanya bukan bila berselawat sekali, bukan sekali ya boleh. Berganda-ganda. Ada juga yang kata gitu. Tu. Baik, tak apalah. Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis ni supaya kita ni, umat ni berdoa kepada Allah supaya diberikan al-wasilah. Al-wasilah. Jadi al-wasilah tu apa maksud? Tu kita doa semua tu lah sebut al-wasilah.
Ya. Ati Muhammadanil wasilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Tu antaranya. Jadi apa maksud wasilah tu? Baik dalam Quran apa? Dia juga sebut wabtaru ilaihil wasilah. Carilah, tujulah, menujulah ataupun kita kata taqarrublah kepada Allah melalui wasilah. Wasilah ni terjemahan dari segi bahasa mana perantaraan. Tetapi wasilah yang dimaksudkan di sini lebih daripada perantaraan itu. Dalam maksud hadis ni. Sebab tu ulama berbeza-beza pandangan. Berbeza-beza pandangan. Cuma dalam kitab ni dia banyak peringkat awal tu dia bincang juga tentang wasilah dari sudut bahasa. Wasilah ni ginilah kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, kita nak buat sesuatu ni, nak boleh capai sesuatu tu kena ada kaedah dia. Bagaimana cara? Itu semua tu dipanggil wasilah tu. Jadi kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa wasilahnya? Sunnah Nabi. Baca Quran. Apa yang Nabi buat semua. Sebab tu saya tertarik dengan satu kenyataan dalam kitab Tauhid tu. Kita belajar di IPAC sini pun kita belajar satu ketika dulu. Jadi dia sebut dalam kitab tu dia kata maksud wasilah ni maknanya kita nak ibadat kepada Allah lah. Jadi makna wasilah ni boleh kita kata seperti makna ibadat tu maksudnya sesuatu yang kita buat ya Allah redha. Semua tu jadi ibadat dan jadi wasilah untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi nak capai sesuatu sehingga macam mana kita nak tahu sesuatu yang kita buat tu Allah redha? Tak dapat tidak mesti melalui Nabi. Kalau tidak kita tak akan tahu. Kita tidak boleh akses maklumat direct kepada Allah. Tak mungkin. Kalau ada orang dia boleh akses direct tu, saya ingat banyak orang putus tu. Bukan seorang dua putus tu. Kalau sampai gitu tu. Baik. Cuba kita tengok di sinilah. Menarik juga disebut. Sebab ni saya tanda dah, saya tip dah. Tak apalah kita nak ambil sebelum kita pergi kepada mafhum wasilah mengikut konteks hadis ni. Ni Ibnu Manzur An-Nu'mani, seorang ahli bahasa, 13 jilid tulis kamu, 13 jilid tulis kamu. Dia kata wasilah ni sebenarnya satu kedudukan seseorang di sisi raja. Orang yang mendapat kedudukan di sisi raja tu dari segi bahasa. Mana orang yang raja memuliakan sehingga raja bagi darjah kebesaran kepada dia. Itu dari sudut bahasa. Kata Ibnu Manzur An-Nu'mani. Wasilah juga secara umum boleh dengan erti ad-darajah, kedudukan. Darjat lah. Wasilah juga di segi bahasa boleh makna al-qurbah. Qurbah ni maknanya dekat. Qurbah ni maknanya dekat. Qurbah ni ada banyak makna. Qurbah ni maknanya sembelih binatang itu boleh ada juga makna qurbah. Ni tidak. Qurbah ni perbuatan untuk mendekatkan. Tu. Dia buat marilah ayatnya. Wassala fulan ilallah wasilah. Seseorang itu telah menjadikan amalan berkenan sebagai kita kata wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Allah. Tu asal maknanya. Tu masih lagi dalam bahasa. Baik, tak apalah. Tu. Selain daripada itu, kalau dalam konteks agama ni wasilah ni dalam konteks kita nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Jadi wasilah dalam konteks itu adalah ibadat-ibadat. Itu pertama. Yang kedua, amalan-amalan sunnah. Tu. Lepas ni ulama sahab pula. Jadi bila amalan sunnah, apakah perkara-perkara haruh ni? Perkara haruh termasuk dalam wasilah juga ke tidak? Perkara haruh ni ginilah, kita kata perbuatan kita ni hak kita kata kita tak panggil ibadat. Misalnya kita pergi kedai, tu rumah kita pergi kedai nak beli keperluan lah, kira-kira yang tidak ibadat lah tu secara zahirnya. Tak, dia boleh jadi ibadat juga. Lagu mana? Dia boleh jadi wasilah juga. Wasilah juga tu. Tapi kena ikut cara. Nabi nak turun rumah dia baca doa apa? Nak pakai selipar, alik kanan kalau Kim masuk kaki. Dia boleh jadi wasilah juga tu. Jadi wasilah juga. Minum air, kita kata minum air ni. Ni saya nak supaya sebab saya pun nak baca semua ni, kena baca D lah. Ni saya nak buat kesimpulan saya baca dalam syarah ni. Misalnya air ni kita kata dah. Minum air ni tidak ibadat asalnya. Kambing pun minum air. Orang tidak Islam pun minum air. Lagu mana biar minum air jadi wasilah
untuk kita dekat, kena ikut cara Nabi. Minum, kita kadang guna tangan kanan, baca bismillah ataupun baca doa. Bila nak bernafas, jauh ke bekas air tu, tu sunnah. Jangan nampak gelojoh. Itulah wasilah. Jadi maknanya sesuatu yang harus dia jadi wasilah juga. Itu maksud wasilah. Baik. Cumanya bila dalam hadis ni Nabi sebut wasilah itu adalah satu kedudukan dalam syurga. Makna wasilah sini lain ni. Bukan seperti wasilah wabtaru ilaihil wasilah tu, bukan tu. Hak ni lebih khusus. Nabi kata wasilah ni dia merupakan satu manzilah, satu kedudukan, satu darjah kebesaran dalam syurga. Hak ni seorang ya boleh. Daripada banyak-banyak hamba Allah ni seorang ya boleh. Hak tu Nabi suruh doa tu, aku harap akulah akan dapat tu. Lepas tu ulama bincang lah, apanya Nabi tak yakin ke dia akan boleh hak tu. Padahal jalan ni memang Nabi boleh, sebab tu Syiah rapah tu. Wasilah maqam mahmud dan sebagainya memang boleh dah. Selepas ni kita bincang tu Baik. Kukuk mana pun wasilah yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah merupakan satu kedudukan yang tersendiri. Bukan makna wasilah seperti yang saya sebut tadi, hak dihura oleh ulama. Tu hak biasa. Kita boleh dapat tu. Kita boleh tu. Hak ni tak boleh, Nabi lain pun tak boleh hak ni. Hak ni maknanya duduk dalam syurga tu, hak masuk syurga sama-sama Nabi dah. Dia ada satu kedudukan lain pula dalam syurga tu. Hak tu makna manzilah. Hak tu makna wasilah. Hak Nabi suruh kita doa, minta tu. Tu sehingga dengan kalau kita doa tu dengan ikhlas, siapa boleh syafaat Nabi. Tu kelebihan dia tu. Baik. Dalam kesimpulan dalam kitab ni, dalam kesimpulan ni dia ada buat lebihan maklumat lagi. Gitu. Tak apalah saya nak baca sini. Yang pertama sekali hadis ni sahih. Yang kedua, dari segi kesimpulan dulu kita ambil. Sebab tu di ujung tu dia bincanglah, kita akan bincang selepas ni. Bagus juga sebab saya tengok dia punya maklumat banyak kita akan dapat. Baik, pertama sekali hadis ini dari segi fawaid dianya. Apa dia pedoman ataupun kebaikan istidlal yang ulama buat. Pertama sekalinya perintah supaya jawab azan itu termasuk dalam sunnah yang besar lah. Walaupun dia tidak wajib tidak wajib. Walaupun ada setengah ulama kata wajib, tapi jumhur ulama kata tidak wajib. Kalau sunat pun sunat muakkadah, sunat yang ditekankan. Maknanya ini suatu yang perlu kita jagalah. Yang kedua, perintah supaya berselawat pada Nabi selepas azan, selepas jawab azan, selesai azan. Kerana apa? Sebut gitu. Sebabnya amalan sahabat gitu. Kerana kalau kita tengok semata-mata zahir hadis, kalau kita semata-mata tengok zahir hadis di sini, maknanya dia tidak menampakkan bahawa selawat tu maknanya selepas azan. Dia kata hak tu memang kena selepas azan. Selepas azan maksud dia. Tu. Ramai juga di kalangan ulama kata wajib. Tapi jumhur kata tidak wajib. Okey. Dalam hadis ni juga ada perintah. Kena ingatlah, perintah supaya kita doa kepada Allah supaya Nabi boleh wasilah. Satu kedudukan dalam syurga. Jadi bila kata perintah di sini, ianya tidak wajib, kita kena sebut begini. Ni. Sebab itulah saya tengok setengah-setengah ulama kita ni, kalau timbul dalam masyarakat kita, kalau kita sebut sunat, dia pandai perkara terkecil, kita kena ubah juga kadang ada istilah. Kita kata hak ni termasuk dalam syariat. Dia berasa besar sikit. Ni syariat ni. Lepas tu dia faham lagu mana syariat ikut dia. Lepas tu dia tanya wajib ke tak, tapi syariat. Dia bunyi syariat tu kadang dia lebih besar. Sebabnya orang kita ni dia sunat ni gojak kecil aja. Sunat ni kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Tu. Tapi ada sungguh-sungguh ustaz tu dia kata kena ubah dah. Siapa dia buat boleh pahala, tak buat rugi. Dak setengah-setengah kitab saya tengok dak dia sebut lalu. Hak ni betul lah sunat tetapi syariat. Sebab tu dalam kitab ni saya perhati tengok kaedah cara dia Ethiopi ni, dia kata hak ni termasuk dalam syariat. Lepas tu baru dia hurah hukum wajib tu. Dia faham gitu dulu. Kita kata kemudian kita kata pakai selipar, guna kaki kanan, mula kaki kanan, itu syariat. Dia bunyi besar tu. Dia kena kira juga psikologi tu dari sudut tu. Tu yang kena fikir lah.
Sebab tu kadang-kadang tamu-tamu dengan orang kampung, kita kata pakai baju ataupun tidak pijak selipar orang, tu termasuk dalam syariat di masjid. Kita tak gitu. Maknanya perintah tu. Ni begitulah je. Baru nampak besar. Memang besar pun. Tak besar. Mana boleh selamat pada neraka. Salah satu makna halat lahu asy-syafa'ah. Baik. Seterusnya, dalam hadis ni Nabi sebut secara ringkas lah. Kemudian ulama bincang, apa makna wasilah itu? Tinggi tu kedudukan dia. Nabi perjelas ke tingginya kedudukan dia. Sebab apa? Bayar kan? Kita kata kita dia lah, kalau kita tak boleh, tak apa. Para Nabi pun tak boleh. Bolehnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tinggi tu. Hadis ni juga memperjelaskan lebihnya Nabi berbanding Nabi lain. Hak ni Ibnu Izzuddin Ibn Abi Salih, dia masuk dalam kitab dia. Kelebihan Nabi berbanding Nabi lain. Dia masuk ni salah satu. Hadis ni juga ni dipakai secara zahir ni. Kita tak ambil kira dengan amalan-amalan lain. Berdasar pada hadis ni jugalah ulama buat kesimpulan secara umum bahawa sesiapa yang sentiasa berdoa kepada Allah supaya Nabi diberikan al-wasilah, maka pasti dia akan dapat syafaat Nabi. Itu secara umum. Ni bahasa kempen dia panggil. Tapi dia kena semaya lah. Tu tak payah royak, kena royak sama berat lah tu. Ni orang bahasa kempen. Kita kata patut tak maya pun boleh juga lah. Kena mari sama lah nak sa'i ke lagu tu. Kau siapa tanya pulak tu. Kita kena faham ni bahasa kempen dia sebut umum gitu ya. Tak maya boleh dah tu tak pernah sabar. Dia gini, sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata tetap dah semua kita kata tawar-tawar yang istimewa yang ada dalam agama kita, kita akan dapat kalau kita tunaikan tanggungjawab fardu ain kita. Tu paling kurang. Kena jaga waktu tu. Tanggungjawab fardu ain tu kena buat. Enggak tanggungjawab fardu ain buat baik pada ibu bapa tu, tanggungjawab fardu ain tu. Buat baik pada jiran tu tidak kaifi, tidak apa namanya wujud kifai, itu wujud aini tu. Atas nama individu. Kena buat baik. Banyaklah fardu ain ni. Baik. Hadis ni juga melambangkan tawaduk Nabi. Sebab apa Nabi suruh umat dia doa? Padahal tentu dah boleh ke dia tu? Tentu dah kepada Nabi. Berdasar pada riwayat hadis-hadis lain. Baik, tak apalah. Nak yang tawaduk Nabi. Dia suruh doa. Sebab tu saya nampak gini lah daripada kitab lain lah saya tengok. Dia sebenarnya Nabi buat gitu tu. Ginilah kita kata. Daripada nak wis saja. Kadang setengah orang tu dia nak wis saja ya. Barang-barang kadang-kadang tak sewi nampak sangat wis saja. Doa tu, lepas tu boleh masuk surga. Boleh syafaat. Doa pada aku. Padahal dia takkan Nabi tak yakin ke dia akan dapat wasilah tu. Makna bergantung kepada, patut kalau Tuhan tak terima doa kita ke mana? Tak boleh Nabi, patut boleh siapa? Sebab tu dalam kitab ni dia bincang. Nak ayatnya pasti dah boleh Nabi. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis lepas ni kita akan sebut, di hari akhirat ni jelas nampak Nabi paling lebih. Isu ke dia? Isu syafaat. Dia panggil ashabul mawaqif ataupun ashabul mauqif. Ashabul mauqif ni makna orang yang berdiri di pada mahsyar tu menunggu perbicaraan di mahkamah Allah tu lama, letih. Sehingga orang itu terseksa keadaan itu. Masing-masing pergi jumpa Nabi masing-masing. Tak ada seorang pun Nabi berani nak bertemu Tuhan. Memikirkan pernah dulu ada dia buat silap. Akhir sekali Nabi Isa kata pergi jumpa pada Nabi Muhammad. Nabi kata tak apa. Maka Nabi pun pergi sujud pada Allah di arash, di bawah arash itu. Dari riwayat saya, dalam kitab syarah ni pada sebut. Maka Allah pun terimalah. Maka disitulah mula dibuat perbicaraan di mahkamah Allah. Sore masuk mahkamah. Maknanya lebih Nabi. Tentu dah boleh dia al-wasilah tu. Kira-kiranya gitulah. Banyak tu. Gememeh Nabi pun. Kalau dalam Izzuddin Ibn Salih tu dia sebut dalam kitab tu. Baik, tak apalah. Baik. Hadis ni juga merupakan hadis rahmatan lil alamin lah. Gitu mudah faham. Nak ayatnya Nabi, nak ayat kepada kita saluran untuk kita dapat rahmat Tuhan ni sangat luas. Untuk kita masuk surga ni terbuka luas peluang kepada kita. Bayar ke sekali selawat, payah ke selawat ni. Tak guna modal satu sen tu.
Dengar saja sebut nama aku, pertama-tama kalau dalam majlis berapa puluh kali, berapa ratus kali saya sebut, kita akan selawat dalam hati kita ataupun pada lidah kita walaupun tidak kuat. Sekali 10, cuba payah sebanyak mana kita akan dapat. Baik, gitulah. Okey, baik. Jadi selepas ni dia akan bincang lah, kita akan pergi pada tajuk seterusnya kerana perbincangan dia duduk sini. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, baik. Hak berkenaan dengan apa ni, syafaat ke apa tu, dia bincang dalam bab ke depan tu dalam bab lagi tu. Tak apalah, kita tengok dulu ni. Bab yang ke-38, ad-du'a indal azan. Doa mana selepas azan. Indah tu makna selepas. Doa selepas azan. Imam Nasai sebut beberapa hadis di bawah bab ini yang menunjukkan bahawa doa selepas azan itu adalah syariat. Bukan wajib, sunat, tapi syariat. Hadis ke-679, wa bi qala akhbarana Qutaibah 'anil Laits 'anil Hukaim ibn Abdullah an Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul mu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu. Tak apa, kita baca dulu. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah bersabda, sesiapa yang telah mendengar ketika muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah telah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tu, maka dia kata gini, wa ana asyhadu. Hak kita sebelum ni kita jumpanya, kita tidak kata wa ana asyhadu. Ni dak. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun kata gitu juga. Hadis-hadis sebelum. Ni dak. Ada kelainan sikit. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, kita kata wa ana asyhadu, maknanya saya juga bersaksi begitu. Saya pun bersaksi begitu juga. Bila kata asyhadu an la ilaha illallah, mula-mula sekali tu asyhadu an la, kita pun kata wa ana asyhadu an la, aku pun bersaksi gitu. Bila kata wa anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku pun bersaksi gitu. Ada juga jawab begitu. Kemudian ada sama lagi. Biarlah, sebab tu saya nak sebut tu. Hak ni ulama kata sebut lepas tu. Khilaf pula. Tak apalah, kita baca dulu. Kemudian kata pula selepas tu, raditu billahi rabba. Mana aku redha, aku puas hati Allah sebagai Tuhan aku. Dan aku juga puas hati. Redha ni saya terjemah puas hati, bahawa Nabi Muhammad tu sebagai utusan Tuhan. Dan aku juga puas hati Islam tu sebagai cara hidup aku. Nabi kata bila seseorang buat gini, ghufira lahu dhanbuh. Kalau orang ngaji bahasa Arab, ghufira tu dia jadi jawab kepada man itu. Man syartiyah itu. Jawab dia duduk sini. Dia panggil jumlah jawab. Man qala. Jawab dia jauh duduk. 2-3 kat tanah tu baru jumpa jawab dia tu. Duduk kalau ngaji bahasa Arab. Dia panggil jawab syarat lah. Pasti diampunkan dosanya. Zambuh itu, dosanya. Baik. Di sini ada beberapa perkara jugalah. Yang pertama, baik, ni dalam kitab Minhal ni disebut, ulama sebut bahawa dalam memahami hadis ni ulama berbeza pandangan lah. Berbeza pandangan. Apakah seseorang itu sebut asyhadu ana asyhadu an la ilaha illallah tu, ana asyhadu anna Muhammadan rasuluh ataupun abduhu wa rasuluh, kemudian raditu billahi rabba sampai habis tu, apakah ni disebut ketika tasyahud itu, ketika muazzin melaungkan tasyahud itu, ataupun ketika selesai? Ni khilaf ulama. Mudah yang gitulah. Ulama berbeza pandangan. Baik. Kenapa berlaku khilaf tu? Kalau nak bincang tu panjanglah. Cuma saya nak sebut begini yang mudah. Setengah tu dia kata dari segi praktikalnya, dari segi praktikal zaman Nabi pun
Mana tak ada sebut sahabat amal begitu. Tu so. Yang keduanya, kalau jawab tu panjang tu, menyebabkan muazzin tu baca hak lain dah. Baca hak lain dah. Tak sesuatu tu. Jadi hak ni sebab dia kata hadis, kata kena jawab serupa hak Nabi jawab, hak tu masa azan tu. Hak ni selepas azan. Ada ulama kata gitu. Setengah ulama kata pakai zahir. Zahir hadis tu gitu. Tak sedut kiyah-kiyah, zahir gitu. Lepas tu ulama ni kata pula, lepas tu hadis hak suruh jawab azan tu serupa kecuali hayya 'alas salah. Hak tu banyak, bukan sehadis. Ni sah ya. Dia giguk tu pula. Kalau sama sahih, hak tu banyak tu. Dia baca sini, kalau boleh harap boleh baca, dia boleh tahulah tu, dia bincang gitu, tu jadi khilaf. Dialah aku ikut mana pun khilaf muktabar ni. Jadi kalau nak buat mana pun boleh lah sebab khilaf. Kalau pakai zahir pun memang tengah tu boleh lah. Sebab tu ulama kata selagi ada dalil tak apalah. Khilaf tu khilaf kan ada dalil. Lepas ni kita tengok khilaf tak ada dalil, dia ada buat hujung. Dia senarakan kesalahan-kesalahan berkait dengan azan. Sampai hampir berapa tu? Kat 15 juga. Dalam kitab ni bagus. Rupanya bukan tempat kita saja ada masalah. Dia kata kebanyakan negara dia kata. Tak apalah. Baik. Jadi dalam hukum mana pun dalam hadis ni ada disebut raditu. Saya nak ambil itulah sebab hak lain tu tak apalah. Raditu billah itu. Raditu billah pun kita biasa dengan dengan arti kita puas hati. Puas hati tu setara mana lah puas hati tu. Sehingga kita tak akan cari dah Tuhan lain. Cuma di sini saya nak bagus juga maklumat di sini. Kita kata kalau sebut raditu billahi rabba, mana kita tak akan cari Tuhan lain lah. Hak tu sebenarnya ulama kata nak tolak syirik lah. Sebab syirik yang seseolahnya tidak arah kepada Tuhan. Ada lagi perkara lain nak bergantung lah. Seolah Tuhan ni tidak sepenuhnya. Itu makna syirik. Dia bukan tolak 100% Tuhan. Kita nak ajar Tuhan saja. Kita puas hati. Tak akan cari dah lain. Supaya kita puas hati dengan isteri kita. Dia kata, tak usah masuk channel tu Ustaz Serabu. Biar kita ambil lain. Kita ambil lain ya. Misalnya seorang itu puas hati dengan ketua dia. Dia tak akan cari dah ketua lain. Dia tak akan deraka. Dia tidak akan buat sesuatu yang menggurus perasaan boh dia tu. Tu makna bila seorang itu kata dia puas hati dengan Tuhan, gitulah. Baik, tak apalah. Kemudian dia puas hati, dia redha Nabi Muhammad sebagai rasul, apa maksud? Kalau dia dalam kitab ni dia buat maknanya terjemahan raditu apa ni, wa bi Muhammadin rasulah. Wa tu atah lah kalau ngaji bahasa Arab kan, wa bi Muhammadin makna wa raditu bi Muhammadin wa raditu Muhammadan rasulah. Ataupun raditu bi Muhammadin, ada raditu dia ulang balik. Tak apalah tu. Baik, apa maksud kita puas hati Nabi Muhammad ni sebagai rasul? Apa maksud hak sebenarnya? Dia ta'arifkan di sini seperti apa makna kita beriman kepada rasul. Makna kita percaya bahawa semua ajaran rasul itulah yang terbaik. Datang daripada Allah dan itu yang terbaik. Sama ada dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dan dari segi moral, dari segi akhlak. Hubungan kita dengan manusia. Tak akan cari hal lain jugalah. Tak akan cari. Tu makna radi itu. Kita puas hati Nabi Muhammad sebagai rasul. Tak akan cari hal lain. Banyak lagi amal hak Nabi hak kita tak buat. Itu maksud dia. Begitulah juga kita puas hati Islam itu sebagai agama, maknanya tak akan cari dah kehidupan lain kecuali kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi. Baik. Dalam hadis ni juga sebut, di ujung hadis ni sebut bahawa kalau kita buat hal tadi, kita baca tadi, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa ana asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabbah. Habis kita baca tu, tak kira lah baca tengah itu khilaf kan tadi kita sebut. Kita baca ni kita boleh pengampunan Tuhan. Boleh pengampunan daripada Allah SWT. Jadi pengampunan dosa yang disebut sebagai ganjaran kepada orang baca hak ni dosa hak mana? Dia kata sini jelas lah. Dia kata dosa sini as-saghair, dosa-dosa kecil. Mana dosa-dosa kecil? Bukan dosa-dosa besar. Sebenarnya ulama khilaf lagi, dosa besar ni dia ada dosa kita, dosa besar. Ada dosa besar tu hak kita dengan manusia. Ada dosa besar hak kita dengan Allah SWT. Hak dosa besar mana? Sebab gini,
Dia ada juga, saya baca dalam kitab lah, tak ingat di ulama yang sebut ni, dia kata betul. Yang dengan kita buat satu-satu amalan, maka dihapuskan dosa. Maknanya bukan melalui satu taubat yang khusus dia hapus dosa. Hak ni memang semua ulama kata dosa kecil. Tapi ada juga ulama kata kalau dosa besar, tapi dosa tu tidak melibatkan manusia, kita dengan Tuhan. Ada juga yang kata kemungkinan Allah ampun juga. Kalau kita bertaubat sungguhlah. Kita dah keadaan menyesal, boleh jadi juga tu. Misalnya kita dengan Tuhan, apa dia kita kata? Dosa kita dengan Tuhan. Misalnya kita boleh jadi ada ketikanya seorang manusia diuji dengan bala bencana, dia rasa macam timbul perasaan nak marah dengan Tuhan. Dan dia biar kata, dia tak kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau jenis-jenis gitu, mungkin dosa besar juga terperaju dengan Tuhan. Siapa tak maya beberapa waktu accident kata tu tak. Misalnya tak. Lepas tu dia dengan Tuhan tu. Itulah ke mana ulama kata. Akhirlah pula situ. Setengah ulama kata berkemungkinan Allah akan ampunkan dengan sebab amalan ni. Tapi jumhur kata tidak. Tu kena taubat khusus juga. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hukum hak besar. Meninggalkan hak besar. Bukan kecil tu. Tu. Tak apalah hukum mana pun jumhur ulama kata saraid lah di sini. Baik. Hadis ni hadis riwayat Muslim ya. Saya kedudukan hadis ni. Cumanya hadis selagi. Hadis saya nak ambil selagi hadis sebab kita nak bincang tadilah wasilah syafaat tu. Baik. Jadi hadis ni dari segi darjah dianya sahih, dan hadis ni diriwayat ada Imam Muslim masuk dalam kitab Sahih Muslim dia. Baik. Satu lagi hadis. Kemudian kita adalah perbincangan yang berkait dengan wasilah tadi. Hadis ke-980. Wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Syuaib an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida. Ni. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu al-maqam al-mahmud. Ini khilaf ni setengah dalam riwayat Bukhari, wab'athhu maqaman mahmuda. Tak ada alif lam itu. Khilaf lah. Bukan khilaf, perbezaan riwayat. Baik. Alladhi wa'adtah illa hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berkata ketika dia mendengar nida. Ni. Sebab tu ulama kata doa ni selepas azan, tetapi dia guna bahasa tu zahir nampak macam bila dengar. Cuba perhati balik. Sesiapa yang telah mendengar, sesiapa mangqala, sesiapa yang berkata, sesiapa yang menyebutkan doa ni, sesiapa yang berdoa dengan doa ni, hina yasma'ul nida, ketika mana dia guna yasma'. Yasma' tu maknanya bukan telah, fi'il mudhari' dengan erti sekarang ataupun akan datang. Ketika mana dia mendengar azan, dia pun baca ni, Allahumma wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamah, Tuhan kepada seruan-seruan yang sempurna ini. Saya terjemah begitu dulu sebab dia ada khilaf tu terjemah dia tu. Lama pokok kita kata paruk khilaf semacam ni nak. Senak lekok khilaf ni. Dah kau tak sebut khilaf kan, kalau tak tahu pula no. Lama orang faham lagu ni mahu kau orang pula. Biar tahu. Saya terjemah tu terjemah kebanyakan ulama tu. Allahumma wahai Tuhanku, Rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamah. Tuhanku tu siapa? Iaitu Tuhan kepada seruan yang sempurna ini. Itulah azan tu seruan yang sempurna lah tu maksudnya. Hal tu biasa ulama terjemah gitulah. Baik. Dan juga salawat al-qa'imah, salawat yang dilakukan, yang tegak. Was-salatil qa'imah. Salawat sini makna semaya lah. Tapi qa'imah sini setengah ulama kata salat yang akan didirikan. Okey. Mula berdoa lah. Ati Muhammadanil wasilah, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Sebab tu dia nak bicara sini tu. Baik. Wal fadilah, dan kelebihan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad ni al-maqam al-mahmud. Dalam riwayat Bukhari, maqaman mahmuda, tak ada alif lam.
Bangkitkanlah dia, yang Nabi Muhammad tu, pada kedudukan yang terpuji. Kita terjemah begitu dulu. Yang seperti mana yang engkau telah janjikan. Sesiapa yang buat gini, illa tu. Sebab illa tu setengah riwayat tak ada illa tu. Tak ada illa. Dalam riwayat Bukhari pun tak ada illa. Terus halat, pasti, melainkan. Kalau ni kena terjemah ada lah. Moga ada ni. Melainkan pasti dia mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Kelebihan sama ya, dapat syafaat Nabi. Baik. Di sini ada perbincangan lah. Di sini ni kita nak bincang sedikit secara ringkas lah. Pertama sekalinya, apa yang dimaksudkan dengan nidak itu? Dakwah tamah tu lah, nidak tu azal lah. Hadhihi da'wati tamah tu. Di sini dia ada sedikit perbincangan lah di sini, saya nak sebut lah. Jadi ulama berbeza pandangan dalam memberi erti dakwah at-tamah itu. Hak nidak tadi tu azal lah. Dakwah tamah itu. Pertama sekali sebelum kita bincang secara konteks ni lah, secara bahasa dulu. Mungkin ada setengah tu biasa dengar dah. Saya nak sebut sini. Makna banyak kalimah. Perlu kita tahu ni sebabnya begini, sebabnya begini. Banyak sebenarnya dalam penggunaan istilah syariat kita ni kalimah-kalimah tu yang sudah diguna oleh orang Arab biasa sebelum ni. Misalnya salat, taharah. Taharah tu salah satu maknanya bahasa tangan pun boleh. Taharah itu. Asal maknanya. Wuduk sendiri mana bahasa tangan pun boleh. Taharah kita bahasa tangan tu boleh dah dengan mana taharah dari segi bahasa. Sebab tu ulama khilaf dalam setengah-setengah hadis, bila contoh kita sebut tentang makan yang dimasukkan, kemudian ambil wudu. Ada kata wudu tu makna wudu lughawi, bukan wudu istilahi. Naknya khilaf tu. Begitu juga kalimah da'watun. Kita nak berdakwah. Dakwah ni makna dari segi bahasanya, kata seorang ahli bahasa Lihyani nama ni, seorang bahasa Arab, dia kata ad-du'a ilal walimah, ajak orang mari kenduri, makan kenduri. Kita ajak dia makan, kita buat kenduri, nikah anak kita ajak dia makan. Hak ni ajak tu, perbuatan ajak tu dia panggil dakwah. Kata Al-Lihyani, dia kata gitu. Ad-da'wah lah. Kalau baca dengan dakwah, kalau baca dengan dakwah, dakwah tu dengan makna keturunan pula. Kalau ad-dakwah bil kasri dengan kasrah dal dengan arti an-nasab, keturunan. Tapi kalau baca dengan ad-du'wah biar sebut juga no. Kalau baca dengan ad-du'wah dengan arti al-harbu, makna peperangan. Baik, tak apalah. Tetapi yang dimaksudkan dengan dakwah di sini adalah lafaz-lafaz azan yang digunakan untuk memanggil seseorang itu supaya hadir salat. Baik. Okey, baik. Ada juga ulama mengatakan, misalnya di sini, dakwah di sini ada ulama kata dengan erti dakwah tauhid. Sebenarnya dia maksud Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamah tu dakwah tauhid. Cuba perhatilah hazal tu dia kata. Tu, tapi tak sebut sini, cuma ada dalam kitab lain. Lahu da'watul haq, suratul ra'du, wakila li da'wati tauhid. Dakwah kebenaran itu dakwah tauhid. Jadi sebenarnya hakikat azan itu bermula dari Allahu akbar. Siapa habis sebenarnya nak menegakkan tauhid. Mana marilah kita bersatu di bawah tauhid. Marilah kita semaya di bawah tauhid. Semuanya tauhid. Makna dia semua pergi ke arah tu. Itu makna dia. Jadi kira-kiranya dakwah sempurnanya dakwah tauhid. Hak ni paling sempurna, paling lengkap. Dan inilah menjadi teras kepada ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Isa, sampai pada Nabi Muhammad yang terakhir ni. Sebab apa? Sebab apa dikatakan at-tamah? Sebab dia itulah yang lawan pada syirik. Syirik ni naksun. Syirik ni dia panggil naksun. Syirik ni mana naksun? Kalau kita tengok dalam kitab, syirik ini adalah merupakan kekurangan. Dia sebut syirkah naksun. Kekurangan. Kenapa kita perlu syirkah? Syirkah ni rakyat kongsi dalam perniagaan. Kenapa perlu? Sebab kita ni kurang lah. Nak niaga besar tak boleh. Saya berhak kena isi 2 orang. Dah paling kurang dah. Tak boleh. Makna syirik tu syarikat daripada syaraka ya syaraka lah. Maknanya orang yang bergabung perlu rakyat kongsi ni lemah lah tu. Tuhan ni tak perlu.
Sebab dia kuat. Sebab tu dia tahu. Dia suruh bahasa. Maknanya bahasa yang digunakan dalam agama kita pun dia ada dah tu. Makna dasar dia tu. Apa syirik ni? Syirik ni mana lemah? Apa lemah? Dia tidak bergabung, kau tidak lemah. Allah ni dia tak perlu pada gabungnya, tak perlu pada bantuan orang, tak perlu syirik lah. Tak perlu syarik. Syarik ni kunci dia. Sebab apa? Sebab dia kuat. Jadi ajak pada tauhid ni, ajak yang sempurna. Sebab dia lawan syirik. Sebab syirik ni naqsun, kurang. Dia ikut tu. Banyak lagi lah dia sebut sini. Cuma misalnya dia kata maksud dakwah tamah ni, kau ajak orang tauhid tu ataupun ajak orang mari semaya sebagai ibadat paling besar tu, dia tak akan berubah tu. Itulah asas agamanya. Tauhid dia tak akan berubah. Daripada Nabi ada syariat boleh berubah, tapi tauhid tidak boleh berubah. Tidak boleh ditukar ganti. Bahkan dia kekal sampai bila-bila tauhid tu. Tak akan berubah dah. Tu. Baik, ada lagi dia hurah lain, tak apalah tu. Saya tidak nak pergi as-salatul qaimah tu, hak tu tidak. Hak tu berkenaan dengan semaya lah tu. Baik. Cuma hak berkenaan dengan apa ni, hak tadi sebut sebagai wasilah tu, hak tak apalah wasilah tu dengan erti satu kedudukan, tak apalah hak tu. Cuma di sininya bagus juga maklumat dia sebut sini. Di akhir hak ni saya tidak nak baca semuanya. Kita kata wasilah tadi jelas lah. Hak maqam mahmud tu apa maksud pula? Hak Syiah kata maqam mahmud ni untuk imam dia. Sedangkan kita baca ni maqam mahmud wa ba'athu maqaman mahmuda. Maqam mahmud ni apa maksud? Memang terjemah dia maqam mahmud ni maknanya tempat yang terpuji. Maqam ni satu kedudukan. Maqam ni boleh juga kalau bahasa kita ni, maqam ni kubur boleh. Maqam. Maqam ni tempat berdiri pun boleh. Seperti makanun. Maqam. Asal daripada qama yaqumu qauman itu. Wa qiyaman. Tu. Boleh juga mana gitu. Tapi di sini maqam mahmud ni dengan erti suatu kedudukan yang mana kedudukan ni dalam syurga juga. Makna Nabi dipuji oleh semua orang. Disebut gitu. Suatu tempat yang tinggi. Seolah-olahnya dia ni, sebab kalau mengikut setengah ulama, dia kata wasilah dan maqam mahmud ini suatu kedudukan Nabi. Bukan merujuk kepada tempat tu, tapi suatu kedudukan Nabi. Sebab Nabi ni dia akan berada di sisi Allah. Kalau dalam kitab ni dia sebut berada di sisi Allah. Dia tak berani juga nak kata di tepi Allah tu. Takut marah orang. Berada di sisi Allah. Di mana? Di arasy Allah. Lepas tu dia mari riwayat lah. Itu sebenarnya kedudukan itu maksud gitu. Mana suatu kedudukan. Hak ni tak boleh. Sebab tu ulama kata kalau kita bawa hak ni, maka mahmud ni kita bawa kepada orang lain, dia boleh jadi rosak akidah. Sebab tu setengah ulama kata Syiah pada hak tu rosak dah akidah. Kalau kita ambil hak tu saja boleh rosak dah akidah. Sebab apa? Dia rampas hak Nabi. Jelas untuk Nabi saja. Rosak akidah tu. Sebab ni dia panggil ni bab ni khusus untuk kenabian. Untuk Nabi, supaya ambil sifat maksum bui pada orang lain. Tak boleh tu, hak tu usul Nabi tu. Tak boleh rosak akidah. Siapa begitu disebut Khomeini kata, Khomeini sebut dalam kitab dia dia kata innalil imam maqaman. Innalil imam maqaman mahmuda la yabluhu malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal. Disebut gitu. Dia kata, dia tak sebut silap-silap, terlebih satu kalimah dia. Innalil imam maqaman. Sesungguhnya imam kita tu dia ada satu kedudukan. Dia kedudukan bila? Di hari akhirat lah. Yang mana kedudukan dia ni tidak boleh dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Dan juga tidak boleh dicapai oleh para rasul yang diutuskan. Maknanya dia letak ketinggian iman melebihi paras kenabian. Had kenabian. So akidah. Tu, Jadi maqam itulah satu kedudukan yang tinggi. Ni nak ayat. Tapi kena ingat walaupun kita sebut gitu pun kena ingat. Benar-benar ginilah kita kena sentiasa memberi peringatannya. Walaupun Nabi itu tinggi maqam, tapi tetap dalam azal sebut Nabi ni hamba. Muhammadan. Sebut tetap dalam ucapan tasyahud kita asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduh
tak tinggal tu. Apa? Takut ni dah sebab maqam mahmud lebih tinggi, duduk di sisi Allah Ta'ala. Bukan main. Seng-seng orang tu. Takutnya pergi lebih laju. Nah, bahaya tu. Baik. Begitulah. Sini dia buat marilah. Dia kata sebenarnya maqam mahmud disebut dalam surah Al-Isra. Tak apa, saya tu bukan nak ambil semua. Tu nak ambil ni. Point di sini. Ni. Kata haka. Kalau mana kitab ni boleh tengok pada muka surat 337. Ni saya tanda. Al-Qaulus Tsalits. Dia sebenarnya ni dia berkait dengan tentang maqam mahmud itu. Dia terbagi pada berapa? Ni. Ulama selisih pendapat. Hak dikatakan maqam mahmud kita sebut tadi. Betul lah maqam mahmud saya sebut tadi memang satu pandangan, tetapi ulama berselisih pendapat kepada 4 pendapat. Hak pertama, hak ni lah hak paling sahih mengikut ulama. Ni. Jadi hak tadi dia gini, kita baca dulu, lepas tu kita akan kait dengan hak ulama sebut tadi. Misalnya apa dia Ibnul Jauzi sebut, dia kata kedudukan. Baik, tak apalah, hak tu dia akan berkait dengan ni. Pendapat pertama, golongan ulama yang mengatakan maqam mahmud ni dengan erti asy-syafa'ah linnas yaumal qiyamah. Maqam mahmud ni mana kelebihan tertinggi yang Nabi perolehi melebihi Nabi lain. Yang dipanggil maqam mahmud itu sebenarnya asy-syafa'ah linnas yaumal qiyamah. Ia merupakan kuasa syafaat yang diberi izin oleh Allah pada hari kiamat untuk Nabi tolong manusia. Syafaat ni satu kuasa tetapi diberi oleh Allah. Wa huwa asahhuha. Inilah pendapat yang paling sahih kata Ethiopi. Sebenarnya bukan dia, katanya ulama sebutlah. Cuma dia buat mari sini. Antara yang berpendapat gini, Huzaifah Ibn Yaman, sahabat Nabi. Ibnu Umar kata gini kok. Syafaat, ni orang panggil syafaat kubra lah ni. Tu. Dia pun mari dalil. Buat mari dalil. Tadi saya sebut sani lah. Saya sebut sani. Buat mari dalil. Dalam Sahih Bukhari, riwayat daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Innan nas yasiruna yaumal qiyamah juthan ay jama'atan. Kullu ummah tattabi'u nabiyyaha. Taqul ya fulan ishfa' hatta tantahi syafa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yaumun yab'athu Allahul maqamal mahmuda." Ni hadis ringkas ni. Ada lagi hal lain yang panjang. Dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat. Imam Bukhari kemukakan riwayat daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ni pada hari kiamat ni orang ramai ni sudah jadi kelam kabut dah. Kelam kabut dah. Sebab apa tu? Dah tak tahan dah nak menanggung berdiri di pada mahsyar itu. Sebab tu dia panggil ashabul mauqif. Orang-orang yang berdiri pada mahsyar dia panggil ashabul mauqif. Tak tahan dah ni. Masing-masing pergi jumpa Nabi masing-masing minta tolong, wahai nabiku, tolonglah buat kira dengan Tuhan ni. Kalau kita kecek mudah, tolonglah bicara dengan Tuhan ni supaya mempercepatkan hisab ni. Tak tahan dah kita ni. Masing-masing pergi jumpa Nabi. Sehingga akhir sekali merujuk pergi jumpa Nabi Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi buat permohonan kepada Allah. Maka Allah pun terima doa tu. Itulah dia maqam mahmud. Fadzalika, maka yang demikian itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi pada maqam mahmud. Maknanya maqam mahmud ni satu kedudukan menyelesaikan masalah manusia yang paling teruk pada hari itu. Tu mana maqam mahmud. Ni. Tu syafaat lah tu. Dalam riwayat Bukhari. Lepas tu dia mari lagi riwayat lain. Okey. Makna yang kedua, mengikut ulama, makna yang kedua, maqam mahmud itu yang kedua, i'ta'uhu liwa alhamdi yaumal qiyamah. Maqam mahmud yang disandarkan kepada Nabi di sini, maksudnya adalah Allah memberikan bendera kemuliaan pada hari kiamat. Memang dalam hadis banyak, ada beberapa hadis sebut ni. Dia panggil liwaul hamd. Liwaul hamd nama bendera kepujian. Hak ni boleh pada Nabi. Tu maksud maqam mahmud. Baik. Imam Qurtubi setuju dengan pendapat ni. Dia pun mari ada riwayat dia lah. Mari riwayat Tirmizi daripada Abi Sa'id. Hak Nabi sebut tu kan, ana sayyidu wuldi Adam yaumal qiyamah wala fakhra wa biyadi liwaul hamd wala fakhra wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Nabi kata aku ni penghulu, ketua
keturunan ada pada hari kiamat. Bukan untuk berbangga, tidak. Hakikatnya ayatnya gitu. Di tangan aku ada bendera kemuliaan. Juga bukan untuk berbangga, tapi nak ayatnya hakikatnya begitulah. Kita tak nak kata gitu. Nabi tak apa. Tidak ada mana-mana nabi. Nabi bermula pada nabi ada dan nabi-nabi lain semuanya akan berada di bawah bendera aku. Mana nabi jadi ketua para nabi dan para rasul. Ini hadis sahih. Wa huwa hadithun sahih. Pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Tabari lah, daripada beberapa kumpulan. Misalnya Mujahid, dia kata Maqam Mahmud ni ialah ni hak tadi saya sebut tadi, hak tak tepi, hak tak di sisi Allah tu. Kata Mujahid ni seorang tokoh tabi'in besar, ahli tafsir besar ni. Dia kata mana? Dia kata Maqam Mahmud ni ni bukan seorang, ni firqah, kumpulan besar ulama kata, bukan seorang dua, firqatun minal ulama. Salah seorang ni Mujahid. Ini dinakalkan oleh Imam Tabari. Dia kata mana? Maqam Mahmud huwa an yujlisullahu ta'ala Muhammadan ma'ahu 'alal kursi. Maqam Mahmud yang dimaksudkan di sini, kata dia, seperti mana yang dinakalkan oleh Tabari ni, dia kata ni Mujahid antara yang berpendapat begini, Allah meletakkan Nabi atau mendudukkan Nabi bersamanya di atas kursi. Gitu. Tu Maka dia kemukakan hadis untuk menyokong pandangan dia. Cuma dia tidak mari hadis ini. Tak apalah. Dia kata begitu. Yang keempat, tak apalah dia mari panjang sini. Cuma itu antara yang semua ni kalau kita perhatikan sebelum kita masuk ke ayat keempat ni, semua ni menunjukkan kedudukan sebenarnya. Kedudukan tinggi. Sebab tu ramai ulama kata, dia kata dak, kalau bincang banyak pun ayatnya syafaat tu, Maqam Mahmud tu. Ayatnya syafaat. Cuba tengok yang keempat ni. Ikhrajuhu minan nar bi syafaati man yakhruj. Berlaku kepada Nabi, Allah izinkan kepada Nabi, tapi tak tahu siapalah. Nabi dibenarkan oleh Allah mengeluarkan daripada neraka dengan syafaatnya orang yang akan dikeluarkan. Maknanya sepatutnya kalau orang ni contoh ni, sepatutnya orang ni keluar minggu depan. Jadi boleh keluar awal. Jadi sebab kata ulama kata sebab man sini bukan makna orang kafir, orang Islam. Makna orang Islam ni ke mana dia akan sampai satu ketika dia akan masuk, dia akan dikeluarkan daripada neraka. Ni bukan hak tak masuk neraka lagi, ni hak tak masuk neraka tadi hak lain. Hak ni ikhraju minan nar. Man tu kalau orang belajar bahasa Arab, man yakhruj tu, man tu jadi maf'ulun bih pada ikhraj. Ikhraj tu sibih fa'il. Ikhrajnya orang belajar bahasa Arab dia panggil masdar. Masdar ni sibih fa'il, dia berperanan seperti fa'il lah. Sama ada fa'il madhi ke fa'il mudhari' ke tak kira lah. Jadi Nabi ni dengan izin Allah dia boleh mengeluarkan daripada neraka orang yang akan keluar. Maknanya sepatutnya dia keluar lambat lagi. Tapi Nabi boleh cepat tu dengan izin Allah. Siapa berpendapat gini? Jabir bin Abdullah. Bukan main-main tu. Anas bin Malik radhiyallahu antara yang berpendapat gini. Ni termasuk syafaat Nabi. Tu Maqam Mahmud tu. Maknanya kedudukan tinggi sungguh tu, siapa hadap dalam neraka tu kira lambat lagi dia sepatut kena keluar tu. Kemudian boleh keluar awal. Boleh keluar awal. Gitu. Itu dia sebut. Kemudiannya perkara ni kita boleh kena bincang minggu depan dah ni. Penjelasan tentang bid'ah berkait dengan azan ni. Ni panjang ni. Dia bincang ni berbelas perkara dia sebut sini. Dan banyak juga perkara ni ada berkait dengan tempat kita juga. Malik tu dia sebutlah. Dia sebut mana misalnya setengah-setengah jawab azan tu lagu mana, patah ada setengah tu bila ni kan apa ni? Yang biasa ni dia tok ni. Gapo dia bagi tu? Dia buat gitu. Dia tok mata dia tu. Bila kata tasyahud, bila tasyahud tu dia buat gini. Dia siut ni. Ibham ni. Dia panggil ibham ni. Ibu jari dia buat gitu. Ada ke? Biasa saya tengok tu. Gitu. Tu dia tak apa kita bincang minggu depan banyak dia buat gitu. Ni poin yang kelima dalam perbincangan hadis. Poin yang kelima fi bayani ba'di bid'il adzan. Memperjelaskan tentang bid'ah berkait dengan azan. Jadi kita kena sebutlah berdasar pada ilmu, berdasar pada ilmu. Sebab kita ngaji hadis ni dengan maksud kita nak nilai amalan kita, bukan tidak ada maksud lain.
Jadi kalau ada berlaku bercanggah kita buat apa, kena berlapis dada lah. Begitulah. Okay, saya rasa setakat itulah dulu, insya-Allah untuk minggu depan ni kita akan sambung hadis ni juga, cuma sebut tentang bid'ah yang berkait dengan azan ini. Saya rasa setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.